Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Pemimpin Cilik. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Pemimpin Cilik ini terdapat pada muka surat 191 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 2.3.1 membaca dan meneliti kandungan teks karya sastera dan karya bukan sastera untuk membuat rumusan. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat membaca dan menjelaskan sebuah kandungan teks karya sastera mengenai kisah pemimpin cilik untuk membuat rumusan. Kedua, mencatat sekurang-kurangnya 3 maklumat tersurat dan tersirat berdasarkan teks karya sastera mengenai pemimpin cilik yang dibaca, dilihat dan didengar dalam bentuk rumusan. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya membaca dan menjelaskan sebuah kandungan teks karya sastera mengenai kisah pemimpin cilik untuk membuat rumusan secara bertulis. Kedua, mencatat sekurang-kurangnya 3 maklumat tersurat dan tersirat berdasarkan teks karya sastera mengenai pemimpin cilik yang dibaca, dilihat dan didengar dalam bentuk rumusan secara berperenggan. Pernahkah murid-murid menjawat jawatan pengawas sekolah? Tentu ada murid-murid yang pernah menjadi pengawas sekolah. Tanggungjawab sebagai pengawas sekolah ini berat ya murid-murid kerana memastikan disiplin di sekolah terkawal. Namun begitu, tanggungjawab sebagai ketua pengawas adalah lebih berat berbanding daripada pengawas sekolah yang lain. Kita lihat maklumat di sebelah kanan itu. Yang pertama, tanggungjawab ketua pengawas ini, dia mestilah menjadi suri teladan bagi semua murid. Suri teladan ini bermaksud menjadi contoh ataupun ikutan ataupun dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai role model. Seterusnya, yang kedua, ketua pengawas mestilah memimpin pengawas yang lain, iaitu mestilah membimbing rakan-rakannya yang lain. Dan yang ketiga, ketua pengawas mestilah menepati masa setiap kali berada di sekolah. Dan yang keempat, ketua pengawas mestilah melaksanakan tugasan yang diberikan oleh pihak sekolah dengan adil dan telus. Ya, elakkan daripada sikap berat sebelah sewaktu menjalankan tugas yang murid-murid. Dan yang kelima, sebagai ketua pengawas, dia mestilah memastikan murid mematuhi peraturan sekolah, iaitu mematuhi undang-undang sekolah lah, kan, untuk memastikan masalah disiplin di sekolah terkawal. Oleh itu, diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita membaca teks karya sastera mengenai kisah pemimpin cilik dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, mari kita bersama-sama untuk membaca teks karya sastera ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Afifi membaca kisah seorang ketua pengawas. Daripada kisah itu, dia ingin menulis perihal ciri seorang ketua pengawas yang berketerampilan. Razi mula dilantik sebagai pengawas semasa tahun 5. Apabila memasuki tahun 6, dia terpilih sebagai ketua pengawas di sekolahnya. Semenjak itu,
sikapnya kian berubah. Razi sedar akan tanggungjawabnya yang lebih besar. Pada setiap pagi, Razi akan membantu guru bertugas di pintu pagar sekolah. Rakan-rakan, lekas. Loceng akan berbunyi sebentar lagi. Arah Razi kepada murid-murid yang baru tiba di sekolah. Apabila loceng telah berbunyi, Razi segera mencatat nama murid yang lewat. Razi, kita perlu sentiasa rasional dan tidak pilih kasih semasa menjalankan tugas. Imbas kembali Razi akan pesanan Cikgu Zainal semasa dia baru dilantik dahulu. Selesai mencatat nama, Razi menasihati murid-murid itu agar berubah. Razi sedar nasihat juga dapat membantu seseorang menjadi lebih baik. Amir, Nurul, sebagai pengawas, kita perlulah memberikan nasihat dengan bahasa yang sopan kepada murid-murid lain. Pesan Razi kepada pengawas lain yang berada di situ. Apabila pintu pagar telah ditutup, Razi terus masuk ke kelas. Dia yakin disiplin asas utama kecemerlangan seseorang. Amanah yang dipikulnya sekarang menjadi sokongan moral untuk dia berjaya dalam bidang kurikulum dan akademik. Sambil memegang risalah tentang tanggungjawab ketua pengawas, Razi meneliti setiap ciri tersebut sebagai panduannya menjadi murid yang berketerampilan. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita telah pun membaca teks karya sastera mengenai kisah pemimpin cilik. Berdasarkan kisah tersebut, dapatlah kita fahami bahawa Razi ialah seorang ketua pengawas yang bertanggungjawab. Dia dilantik oleh pihak sekolah sebagai ketua pengawas semasa dia berada di tahun 6. Dia seorang pengawas yang ringan tulang membantu gurunya bertugas di pintu pagar sekolah. Dia telah menasihati murid-murid yang lain yang datang lewat ke sekolah supaya mereka dapat mengubah sikapnya untuk menepati masa datang ke sekolah. Di situ juga, dia telah membimbing rakan pengawasnya iaitu rakan sejawatnya untuk memberikan nasihat dengan bahasa yang sopan kepada murid-murid yang lain. Jadi di sini dia berjaya menjadi contoh yang terbaik kepada rakan-rakan pengawas yang lain. Razi juga menyedari bahawa disiplin merupakan asas utama kecemerlangan seseorang, iaitu kecemerlangan dari aspek kurikulum dan akademik. Oleh itu, kita mestilah mencontohi sikap dan juga sifat yang dimiliki oleh Razi ini untuk menjadi murid yang cemerlang. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita mengecam maklumat tersurat dan tersirat berdasarkan teks karya sastera mengenai pemimpin cilik. Baiklah murid-murid, berdasarkan teks karya sastera tadi, adanya maklumat tersurat dan maklumat tersirat. Maklumat tersurat dan maklumat tersirat ini membincangkan mengenai ciri seorang ketua pengawas yang berketerampilan. Di sini Cikgu Afan telah pun membantu murid-murid mengecam maklumat tersurat dan tersirat mengenai ciri seorang ketua pengawas. Lihat, petikan tersebut yang telah Cikgu Afan gariskan dengan garisan yang berwarna merah itu iaitu Razi akan membantu guru bertugas di pintu pagar sekolah. Itu merupakan maklumat tersurat membantu guru. Jadi, di sini Cikgu Afan telah jelaskan maklumat tersurat tersebut dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan iaitu agar. Jadi, untuk mendapatkan maklumat tersiratnya, lihat maklumat dalam kotak berwarna oranye di sebelah kanan itu, dia perlu ringan tulang membantu gurunya agar dapat meringankan beban tugas guru.
Itu merupakan maklumat tersurat dan tersirat. Maklumat tersuratnya membantu guru. Kemudian maklumat tersiratnya dapat meringankan beban tugas guru. Mudah kan murid-murid? Seterusnya, maklumat tersurat dan tersirat yang kedua, iaitu Cikgu Afan telah gariskan petikan tersebut. Razi, kita perlu sentiasa rasional dan tidak pilih kasih semasa menjalankan tugas. Jadi di situ kita mestilah menjalankan tugas dengan cekap dan adil. Jadi murid-murid boleh lihat di sebelah kanan itu ya, anak panah itu menunjukkan maklumat di sebelah kanan itu. Jadi, dia mesti menjalankan tugas dengan cekap dan adil kerana dia memastikan kredibiliti ketua pengawas terjaga dan mengurangkan masalah disiplin dalam kalangan murid sekolahnya. Lihat maklumat dalam kotak berwarna oranye ini. Menjalankan tugas dengan cekap dan adil merujuk kepada maklumat tersurat. Maklumat tersurat ini dijelaskan dengan penggunaan kata hubung pancangan keterangan iaitu kerana. Kerana apa perlunya menjalankan tugas dengan cekap dan adil? Ya, jadi maklumat tersiratnya memastikan kredibiliti ketua pengawas terjaga dan mengurangkan masalah disiplin dalam kalangan murid sekolahnya. Mudah kan murid-murid? Seterusnya, kita beralih kepada maklumat tersurat dan tersirat yang ketiga, iaitu yang telah Cikgu Afan gariskan dengan garisan berwarna merah. Razi menasihati murid-murid itu agar berubah. Jadi di situ kita sudah tahu maklumat tersuratnya menasihati murid. Jadi lihat anak panah yang menunjukkan kotak berwarna oranye di bawah itu, dia hendaklah menasihati murid lain agar dapat mengubah sikap mereka menjadi murid yang lebih baik. Jadi, di sini adanya maklumat tersurat menasihati murid dan dijelaskan maklumat tersurat itu dengan menggunakan kata hubung rancangan keterangan agar. Agar apa perlunya menasihati murid? Ya, tujuannya di situ maklumat tersiratnya dapat mengubah sikap mereka menjadi murid yang lebih baik. Jadi, diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat tersurat dan maklumat tersirat yang pertama, kedua, dan yang ketiga ini dengan sebaiknya. Seterusnya, kita beralih kepada maklumat tersurat dan maklumat tersirat yang keempat dan yang kelima pula. Di situ, Cikgu Afan telah gariskan maklumat tersebut dengan garisan berwarna merah, iaitu kita perlulah memberikan nasihat dengan bahasa yang sopan kepada murid-murid lain. Jadinya di situ adanya maklumat tersurat, menasihati dan membimbing rakan. Oleh itu, murid boleh lihat maklumat yang di sebelah kanan dalam kotak berwarna oranye di atas itu. Dia perlulah menasihati dan membimbing rakan sejawatnya agar menjadi contoh terbaik kepada semua orang. Jadi, adanya maklumat tersurat di situ menasihati dan membimbing rakan. Jadi, maklumat tersurat tersebut dijelaskan dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan iaitu agar. Agar apa ya? Perlunya menasihati dan membimbing rakan. Ya, jadi maklumat tersiratnya menjadi contoh terbaik kepada semua orang. Seterusnya kita beralih kepada maklumat tersurat dan tersirat yang terakhir iaitu yang kelima. Oleh itu, lihat di situ maklumat tersebut telah Cikgu Afan gariskan dengan garisan berwarna merah. Iaitu, dia yakin disiplin asas utama kecemerlangan seseorang. Jadi, maklumat tersebut merupakan maklumat tersurat. Jadi, murid-murid boleh merujuk dalam kotak berwarna oranye di sebelah kanan di bawah itu ya. Dia mestilah berdisiplin sentiasa untuk mencapai kecemerlangan kurikulum dan akademik. Jadi, maklumat tersuratnya berdisiplin sentiasa
Dan maklumat tersurat tersebut dijelaskan dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan iaitu untuk. Untuk apa perlunya disiplin ini? Ya, jadi maklumat tersiratnya mencapai kecemerlangan kurikulum dan akademik. Mudahkan murid-murid. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat tersurat dan maklumat tersirat yang keempat dan yang kelima ini dengan sebaiknya. Kini tiba masanya, mari kita menulis sebuah rumusan dengan menggunakan maklumat tersurat dan maklumat tersirat mengenai pemimpin cilik dalam buku penulisan. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan maklumat tersebut. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti yang ketiga ini sangatlah mudah, iaitu murid perlu menulis sebuah rumusan dalam bentuk perenggan. Jangan risau murid-murid. Di sini Cikgu Afan telah pun memberikan panduan untuk menulis sebuah rumusan. Di sini Cikgu Afan telah pun menyatakan perenggan pendahuluan iaitu Razi memiliki ciri ketua pengawas yang berketerampilan agar menjadi ikutan kepada murid-murid yang lain. Jadi murid-murid teruskan melengkapkan perenggan yang kedua iaitu membincangkan maklumat tersurat dan juga maklumat tersirat. Di manakah murid-murid mendapatkan maklumat tersurat dan maklumat tersirat tersebut? Ya, tentunya murid-murid hendaklah merujuk slide aktiviti 2 tadi, iaitu maklumat tersurat dan maklumat tersiratnya yang telah kita bincangkan tadi dalam kotak berwarna oranye. Jadi murid pindahkan sahaja maklumat tersebut dalam bentuk perenggan yang kedua ini. Mudah kan murid-murid? Dan dalam perenggan kedua ini tentunya adanya penggunaan kata hubung pancangan keterangan di sini, iaitu untuk mendapatkan maklumat tersirat melalui penjelasan maklumat tersurat tersebut. Mudah kan murid-murid? Dan perenggan penutup di sini Cikgu Afan telah pun menyatakan di sini iaitu kesimpulannya ketua pengawas haruslah memiliki ciri-ciri kepimpinan yang unggul supaya disegani dan dihormati oleh semua orang. Jadi, diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.